Sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kidung. Sila lihat kidung bilangan 188. 188. Pertama, Daniel tetap tekun berdoa, lepas darimu singa, kemanakah dia sekarang? Kembali ke surga. Tak lama lagi ku bangkit, diubah berjumpa Tuhan, tak terpisah selamanya dalam surga mulia. 3. Elia tetap selamat, walau wahyu kelaparan. Kemanakah dia sekarang? Kembali ke surga. Tak lama lagi ku bangkit, diubah berjumpa Tuhan, tak terpisah selamanya dalam surga mulia. 4. Tuhan Yesus Juru Selamat bangkit dari kematian, Dia terangkat naik ke surga, sediakan tempatku. Tak lama lagi ku bangkit, diubah berjumpa Tuhan, tak terpisah selamanya dalam surga mulia. Kita lihat lagi bilangan 196. 196.
Ayat yang pertama, dulu bagaikan di Mesir, jadi hamba dosa, bagai dalam perapian sangat sengsara. Setiap saat ada dalam kuasa kegelapan, belum pernah kenal syurga indah. Ku tinggal di bukit Sion, terang Allah bercahaya. Ku minum air hayat yang terus mengalir, makan perjamuan mana syurga yang tak habis diambil. Ku senang tinggal di dalam syurga. Dua, oleh darah domba Allah keluar dari Mesir, mengembara tak menentu di padang gurun. Ada kala iman lemah bersungut padanya, karena belum masuk syurga indah. Ku tinggal di bukit Sion, terang Allah bercahaya. Ku minum air hayat yang terus mengalir, makan perjamuan mana syurga yang tak habis diambil. Ku senang tinggal di dalam syurga. Tiga, kalau sampai tepi Yordan di seberang kanan, air terbelah karena iman dan ku menyeberang. Nasab negeri yang mengalir susu serta madu. Haleluya, ku tinggal di syurga. Ku tinggal di bukit Sion, terang Allah bercahaya. Ku minum air hayat yang terus mengalir, makan perjamuan mana syurga yang tak habis diambil. Ku senang tinggal di dalam syurga. Sila lihat kidung lagi bilangan 220, 220. Ayat pertama, baca Alkitab, mengerti nubuatnya, iman telah teguh tidak akan goyah. Allah berjanji, Ku hidup
Ayat kedua, walau alami sakitmu pun sehat, hidup berlimpah untuk kekurangan. Di darat tanah ataupun di lautan, Tuhan beserta, ku tak sendirian. Tuhan beserta, ku tak sendirian. Tiga, walau alami badai penderitaan, ombak menerjang, ku tetap tak hanyut. Tuhan menjaga sengsara jadi senang, penderitaan batu dekat Tuhan, penderitaan batu dekat Tuhan. Empat, walau diuji bagai lalui api, anugerah Tuhan tetaplah berlimpah. Api tak akan lukai diriku, Tuhan menguji, ku jadi emas murni. Tuhan menguji, ku jadi emas murni. Lihat lagi Kidung bilangan 276, 276. Ayat pertama, dengarlah Injil Tuhan, pilih yang benar, firman keselamatan Allah kurniakan. Siapa percaya akan diselamatkan.
Sila lihat kidung lagi bilangan 321. 321. Ayat pertama, marilah memuji, haleluya, amin. Puji Kristus Raja, haleluya, amin. Semua bergembira di depan tahtanya, hatinya berkenan, haleluya, amin. Dua, sembahkan hatimu, haleluya, amin. Langit penuh pujian, haleluya, amin. Dia rendahkan diri untuk jadi sahabatku, kasihnya abadi, haleluya, amin. Tiga, puji Kristus Yesus, haleluya, amin. Selamanya pujilah, haleluya, amin. Dalam surga mulia kita menyembahnya, nyanyikan selamanya, haleluya, amin. Pimpin kidung sampai sini. Haleluya. Mari kita bersiap sedia. Mari kita bersiap sedia, sila berdoa dalam hati. 我们做好预备，同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian pada hari Sabat ini. 奉主耶稣基督圣名开始今天的安息生日聚会。 Pertama sekali, mari kita satu hati memuji Tuhan. Kidung rohani bilangan 237. 我们一起站立唱诗赞美诗237首。Tak ada perubahan peran sejak Yesus tinggal di sini. Tuhan yang sejati, Tuhan yang hati
duduk. 请坐。 Haleluya, salam sejahtera, salam hari Sabat. Diucapkan kepada semua rekan sekerja, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚，在这里问候诸所爱的弟兄姐妹、同工以及弟兄姐妹们，大家安息日平安。 Syukur kepada Tuhan, pada hari Sabat ini sekali lagi kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢神，因为在这安息日聚会，我们还有机会来一起崇拜他。 Di sini kita akan menerima berkat hari Sabat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. 这里我们将会领受由神而来所预备为我们所预备的恩。 Kita juga menerima firman Tuhan sebagai makanan bagi jiwa rohani kita. 我们也会领受神的话，作为我们灵性上的粮食。 Jadi sebelum kita mempelajari sedikit firman Tuhan, 在我们还没有学习一部分神的道理之前， kita akan berdoa memohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian hari Sabat 我 ini. 们将会祷告，求神带领今天的安息日聚会。 Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kita hati yang tenang untuk mempelajari firman Tuhan. 求神赐给我们一个平静安稳的心，使到我们能够学习神的话语。 Bahkan kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita hikmat untuk memahami firman Tuhan itu. 也希望神赐给我们智慧，使到我们能够明白神的道， Sehingga kita dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. 以至于我们能够在我们的日常生活中行出神的道来， Dan hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan 我 Yesus. 们的生活能够荣耀神的名。 Mari kita satu hati berlutut sama-sama berdoa. 我们一起同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Salam damai sejahtera. Salam hari Sabat. Sekali lagi saya ucapkan pada semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚！再次的在这里问候主所爱的弟兄姐妹们，大家安息日平安。 Syukur kepada Tuhan, pada hari Sabat ini kita dapat saling berbagi firman Tuhan. 非常的感谢神，在这安息日的聚会里，我们能够一起学习神的道。 Sebagai renungan kita pada kali ini, saya akan sampaikan satu tajuk yaitu Tuhan yang sedia ada dan kekal ada. 在这次的学习当中，我将会以一个主题，就是神是自由拥有的，作为大家的学习。 Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 44 我们 ayat 看 6. 我们看以赛亚书是4章的第6节。 Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6. 以赛亚书是4章的第6节。 Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. 第6节，耶和华以色列的君，以色列的救赎主，万军之耶和华如此说：我是首先的，是末后的，除我以外再没有真神。 Ayat ini adalah satu pengenalan Tuhan terhadap dirinya sendiri, 那么这一节是神对自己的介绍， supaya umat Israel lebih mengenali Tuhan Allah yang mereka sembah. 为了使到以色列人能够更加的认识他们所敬拜的神。 Dan pada hari ini tentu sekali Tuhan Allah berharap bahwa kita sebagai umatnya juga mengenali Tuhan Allah yang kita sembah itu. 那么今天我们作为神的子民，我们当然会更希望想要更加的认识我们所敬拜的神。 Tuhan Allah satu-satunya juru selamat umat Israel dan seluruh umat manusia. 神是以色列唯一的救主，也是全以色列的救主。 Nah, tidak ada Allah lain yang boleh kita cari selain daripada Tuhan Allah yang ini. 除这个神以外，没有其他的神是我们能够在世界上寻到的。 Tuhan Allah berfirman, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. 那么主耶和华自己介绍说，他是首先的，也是末后的。 Maksudnya tidak ada lagi Tuhan Allah lain selain daripada Dia. 也是说，除他以外没有别的神。 Dan Tuhan Allah sendiri telah menyatakan hal ini. 神自己已经证明了这件事情。 Jadi hari ini kita perlu ada pengenalan yang benar. 那么这个事情，我们就需要有一个真正的认知。 Kita perlu ada pengenalan yang jelas terhadap Tuhan Allah yang kita sembah dan percaya. 我们需要为我们所崇拜的神有一个非常清楚的认知。 Karena ada banyak kepercayaan di luar sana 因为在外有许多的信仰， yang mungkin sekali mempengaruhi iman kepercayaan kita sendiri sebagai umat Tuhan. 是有可能会影响我们身为神子民的信仰。 Mereka itu juga memberitakan ajaran mereka masing-masing. 他们也传讲他们自己的教训。 Jadi jika kita tidak ada pengenalan yang jelas terhadap Tuhan yang kita sembah dan percaya, 所以，如果我们对我们自己所崇拜的神没有一个准确的认知， mungkin kita juga akan tersesat atau disesatkan. 有可能我们会被迷惑，甚至是迷惑人。 Paulus pernah menjelaskan. 保罗曾经解释到， Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 8. 我们看哥林多前书的第8章， 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. 哥林多前书第8章的第5节到第6节， Ayat 5 dan 6. 第5节到第6节。 Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. 第5节，虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主。 Ayat 6. 第6节， Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja,
yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 第6节，然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借他有的，我们也是借着他有的。 Paulus menjelaskan, 那么保罗这里解释到， di luar sana memang ada banyak Allah, 那在外的有许多的神， tetapi bagi kita 但是对于我们 hanya ada satu Allah saja, 只有一位神， yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, 就是父，万物都本于他， dan yang untuk Dia kita hidup. 因为他我们活着。 Siapakah Allah itu? 那么那神是谁？ Dia adalah Yesus 他 Kristus. 是耶稣基督， Oleh Yesus Kristus segala sesuatu telah dijadikan, 因为耶稣基督万物都有了， dan karena Dialah kita hidup. 我们也借着他有的。 Jadi di sini Paulus menjelaskan dengan begitu terperinci kepada kita semua 所以保罗在这里非常清楚的来解释，向我们解释到， bahwa walaupun ada banyak Allah yang dipercayai oleh manusia ini, 虽然人类信许多的神， tetapi bagi kita harus ada pengenalan yang jelas tentang Allah yang kita sembah. 但是对我们必须要为我们所崇拜的神有一个准确的认知， Karena Dialah Allah yang mengatasi Allah-Allah yang lain. 因为他超乎全部神。 Jadi kita sebagai umat Tuhan perlu berhati-hati terhadap apa yang dipercaya oleh manusia ini, 所以我们作为神的子民，我们必须要小心外邦人所相信的， agar jangan kita turut terseret oleh kepercayaan yang tidak benar itu. 我们不要因为那不纯正的真理而陷入进去。 Kenapa kita mengatakan sedemikian? 为什么会如此的说？ Bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman? 不是主耶稣亲自说过吗？ Kita lihat dalam Matius pasal 24. 我们看马太福音书的第24章， Matius pasal 24 ayat 23 dan 24. 马太福音书24章的23节到24节， Ayat 23 dan 24. 23节到24节。 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 23节，那时若有人对你们说基督在这里，或说基督在那里，你们不要信。 Ayat 24. 24节， Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 24节，因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，若是能行，连选民也就迷惑了。 Di akhir zaman ini, 在这末世的时代， penyesatan itu akan bertambah-tambah. 那迷惑将会越加的， Banyak orang mengakui bahwa merekalah Mesias. 有许多人将会承认自己他们就是弥赛亚。 Itu telah dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. 这是耶稣自己亲自说的。 Mereka itu pergi kemana-mana. 他们将会往哪里去？ Jadi jika ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. 所以当有人说弥赛亚在那里，弥赛亚在这里，耶稣说你们不要信。 Si jahat ini dia akan menggunakan orang-orang tertentu sebagai alatnya untuk menjalankan kerjanya. 那恶者将会用特定的人来为他工作。 Seperti juga Tuhan Allah, dia menggunakan umatnya untuk pergi memberitakan firman-Nya. 就好像耶稣基督，他用他的选民往普天下去传福音。 Si jahat pun meniru cara kerja Tuhan itu. 那恶者也模仿神的作为， Dia akan menggunakan orang-orang tertentu untuk pergi memberitakan ajarannya yang sesat. 他将会用特定的人来去传那假真理。 Bahkan apa yang mereka lakukan itu begitu menakutkan. 那么他们所说的是如此的可怕， Kenapa menakutkan? 为什么会让我们感到害怕 Di？ sini berkata mereka juga akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. 因为这里有记载，他们也能够行神迹、行奇事。 Lebih menakutkan lagi, mereka ini mungkin mampu menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. 更恐怖的是，这里有记载，他们将会迷惑选民。 Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan 所以 Yesus, 主所爱的弟兄姐妹们， sekiranya kita tidak ada pengenalan yang benar terhadap Tuhan Allah yang kita sembah, 如果我们对我们所崇拜的神明有一个准确的认知，
kemungkinan kita juga akan disesatkan oleh si jahat. 有可能我们会被恶者所迷惑。 Jadi ada pentingnya Tuhan Allah kita itu harus kita kenal dengan lebih jelas. 所以是如此的重要，我们对神有一个准确的认知。 Jadi dalam kesempatan ini 所以借着这个机会， kita akan belajar salah satu hakikat Allah, yaitu Allah yang sedia ada dan kekal ada. 我们将会学习神的一种特性，就是神是自有拥有的。 Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu butir pertama kita berkenaan dengan Allah yang sedia ada. 我们将会看第一点，就是关于神是自有的。 Allah yang kita sembah ini tidak sama dengan Allah-Allah yang pada umumnya disembah oleh orang-orang di dunia. 我们所崇拜的神与大众所崇拜的神是有不同的， Sebab tadi kita sudah mengatakan 因为刚刚我们也说过， manusia di dunia ini menyembah begitu banyak Allah mereka. 世上的人类崇拜了许多的神， Mereka membuat Allah ataupun dewa untuk disembah. 他们自己造神造偶像来崇拜。 Kita lihat dalam Mazmur 115. 我们看诗篇119篇， Mazmur 115 ayat 2 hingga 8. 抱歉，诗篇115篇， Mazmur 115 ayat 2 hingga 8. 从第2节到第8节。 Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? 第2节，为何容外邦人说他们的神在哪里呢？ Ayat 3. 第3节， Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. 第3节，然而我们的神在天上都随自己的意志行事。 Ayat 4. 第4节， Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas dan buatan tangan manusia. 第4节，他们的偶像是金的，是银的，是人手所造的。 Ayat 5. 第5节， Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. 第5节，有口却不能言，有眼却不能看。 Ayat 6. 第6节， Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. 第6节，有耳却不能听，有鼻却不能闻。 Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 第7节，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能发声。 Ayat 8. 第8节， Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. 第8节，造他的也要和他一样，反靠他的也要如此。 Bagi sesetengah manusia di dunia ini, 对于这世界上的一部分人类， mereka ada satu konsep di mana lebih baik jikalau Allah yang mereka sembah itu dapat dilihat oleh mata mereka. 他们有一个观念，就是如果神是他们肉眼能看见的，那会更好。 Bagi bangsa-bangsa asing di dalam kitab Perjanjian Lama, 对于旧约的外邦人， mereka juga menyembah Allah-Allah palsu mereka. 对于旧约的外族人，他们也拜那假神。 Dan yang mengherankan, umat Israel yang sudah mengenal Tuhan, mereka juga turut menyembah kepada Allah-Allah palsu itu. 但奇怪的是，以色列人已经认识了真神，但是他们却去跪拜假偶像。 Padahal mereka ini sudah lama mengenal Tuhan Allah yang benar. 但是其实他们早就已经认知了神。 Tapi oleh kerana Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa asing itu dapat dilihat dengan mata, 但是因为外族人所拜的神是肉眼能够看见的， mereka lebih yakin dengan kehadiran Allah 他 tersebut. 们就会更加相信那神的存在。 Sebaliknya Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang adalah roh. 但是他们所崇拜的神其实是灵， Allah kita itu adalah roh. 我们的神是灵， Memang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. 是不能以肉眼看见的。 Namun kalau Tuhan menghendaki, Dia dapat menampakkan diri kepada umatnya. 但是如果神允许，他将会向他的选民显现。 Tadi dalam ayat yang kita bacakan ini, 刚刚我们所读过的圣经章节， bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah, 那些不认识神的外族人， mereka berkata, di mana Allah mereka? 他们会说他们的神在哪里？ Dalam ayat 3 menjawab, 那么第3节有说到， Allah kita di sorga. 我们的神在天上， Ia melakukan apa yang dikehendakinya. 都随自己的意志行事。 Tuhan Allah kita memang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. 我们所崇拜的神是不能以肉眼所看见的， Dia bersemayam di sorga. 他在天上，
pada masa yang sama dia juga ada di bumi ini. 与此同时，他也在地球。 Dan kita percaya pada saat ini Tuhan bersama-sama dengan kita. 那么我们也相信，与此时此刻，神也与我们同在。 Walaupun Tuhan kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata kasar kita, 虽然我们不能够以我们的肉眼看见神， tetapi tidak bermakna Tuhan tidak ada di tempat ini. 但是不代表神没有在这里， Karena Allah itu adalah roh. 因为神是灵， Jadi kita harus yakin akan keberadaan Tuhan. 所以我们必须要确信神的存在。 Jangan kita sama seperti orang-orang asing yang disebut dalam Alkitab dahulu. 我们不要好像那圣经从前记载的外族人一样， Mereka membuat Allah mereka untuk disembah. 他们自己造他们所要崇拜的神。 Alkitab mengatakan, 圣经告诉我们， Allah mereka itu ada telinga tetapi tidak dapat mendengar. 他们的神有耳却不能听， Ada mulut tapi tidak dapat berkata-kata. 有嘴却不能说， Ada mata tetapi tidak dapat melihat. 有眼却不能看， Pun mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. 有鼻却不能闻。 Jadi inilah berhala-berhala yang sering kali kita dapat lihat disembah oleh Allah-Allah palsu, disembah oleh orang-orang asing di dalam Alkitab. 这就是我们经常能够看到在圣经里记载外族人所崇拜的假神。 Apa pula hubungan ayat yang kita bacakan tadi dengan kita hari ini? 那么刚刚我们所读过的圣经章节与我们有什么关系？ Kita bukan menyembah Allah-Allah palsu. 我们不是去敬拜那假神的， Tetapi satu perkara yang harus kita ingat. 但是有一个我们需要记着的， Kadang-kadang walaupun kita tidak ada patung-patung berhala, 有时虽然我们没有那些偶像， ada yang percaya kepada berhala-berhala lain seperti azimat, tangkal, dan sebagainya. 但是有些却会去相信手符、一些护身符等。 Mereka ini menganggap azimat-azimat itu dapat melindungi ataupun menjaga mereka. 他们以为这些符都能够保护他们， Hakikatnya berhala-berhala seperti azimat ini sama dengan patung-patung berhala yang lain, 但是这一类符就好像外面所敬拜的偶像一样， di mana kita tidak boleh menyimpan ataupun menyembah ataupun mempercayainya. 是我们所不能够敬拜去崇拜的。 Karena kalau kita percaya akan azimat-azimat itu bermaksud kita sudah menduakan Tuhan. 因为如果我们相信这些符、这些咒，就代表着我们信两位神。 Jadi walaupun mungkin masyarakat kita masih ramai yang percaya akan azimat-azimat berhala-berhala itu, 虽然我们的社会有许多的是崇拜偶像的， tetapi kita sebagai jemaat gereja Yesus benar tidak boleh memegang azimat, menyimpan azimat ataupun mempercayai azimat-azimat itu. 但是我们作为真耶稣教会的信徒，我们就不能够去紧抓那些符咒。 Bagaimana pula dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang Nama- konsep kepercayaan mereka itu sama seperti kita? 那么对于其他的宗教，他们的观念与我们也是一样。 Bukankah di luar sana banyak juga agama Kristen? 那外面不是也有许多的基督教吗？ Jadi mereka juga percaya kepada Yesus. 他们也是相信耶稣的。 Dalam hal ini kita harus tahu untuk membezakan kebenaran Tuhan. 这一件事上，我们就必须要知道如何来去分辨真理。 Kita lihat di dalam Yohanes yang kedua pasal 1. 我们看约翰二书， 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 我们看约翰二书1章的第9节。 Ayat 9. 第9节， Sebab setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 第9节，凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守着教训的，就有父又有子。 Satu cara kita untuk mengenali apakah ajaran itu benar ataupun tidak adalah kita harus kembali kepada Alkitab. 有一个方式能够使到我们明白如何来去分辨是真理与否，就是回到圣经。 Di sini Penatua Yohanes mengatakan, 在这里，约翰长老如此的说： jika seseorang itu datang kepada kita 如果那一个人来到我们面前， lalu membawa satu ajaran, 那么带了一个异教， dan ajaran itu
tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. 那不寻常的教训与圣经是不符的， Seperti yang dikatakan di sini, melangkah keluar dari ajaran Kristus. 就好像这里记载的那越过基督的， Maka orang itu tidak memiliki Allah. 那么这人是没有神。 Jadi kita harus tahu ajaran yang dibawa oleh setiap agama. 所以我们必须要知道每个宗教所诉说的教训。 Syukur kepada Tuhan, gereja Yesus benar, mempunyai kebenaran yang sempurna. 那么非常的感谢神，因为真耶稣教会有全备的真理。 Jadi kita sebagai jemaat perlu belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman yang kita percayai ini. 所以我们作为信徒，我们就必须要完完全全的来去相信这道。 Jangan kita menganggap firman yang kita percaya ini satu perkara yang tidak penting dalam hidup kita. 我们不要把我们所相信的这道当做一个在我们生活当中不重要的。 Sebab kalau kita tidak menitik beratkan firman kebenaran, mungkin kita akan disesatkan suatu hari nanti. 因为如果我们不注重我们所守的道，有一天我们可能会被迷惑。 Jadi penatua Yohanes di sini berkata, 所以约翰长老如此的说： Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 常守这教训的，就有父又有子。 Maksudnya dia ada pengharapan di dalam hidup. 意思是他在生活上有盼望， Dia ada pengharapan untuk memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. 他有那在主里拥有永生的盼望。 Ada juga orang yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. 也有人会如此的反驳耶稣。 Jadi bagaimana tentang hal ini? 他会关于这件事是如何的？ Kita harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada lagi juru selamat lain selain Tuhan Yesus. 我们需要知道，在这世上除耶稣以外，没有别的救主。 Di dalam Kisah Para Rasul ada menjelaskan. 在使徒行传有解释到， Ayat ini sering kali kita rujuk. 这一节圣经章节我们也时常被引用， Harus kita ingat akan ayat ini. 我们必须要记着这个圣经章节。 Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传4章的12节， Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传4章12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 12节，除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Jadi saya rasa ayat suci ini begitu jelas untuk kita pahami. 所以我觉得这个圣经章节是如此的清楚来向我们解释到， Katanya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. 就是说，除耶稣的名以外，在天下没有别的名能够拯救。 Jadi kalau ada lagi ajaran lain selain daripada ajaran Tuhan Yesus, itu bukan kebenaran. 如果还有除耶稣以外的教训，那就不是真理了。 Jadi jangan kita meragui firman Tuhan. 所以我们不要因为神的道而感到疑惑， Kita yakini dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu. 我们要相信且真正的来去学习。 Di bawah kolong langit ini 在这天下人间， tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 没有赐下别的名能够让我们靠着得救， Hanya nama Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan manusia. 除了主耶稣基督的名能够拯救我们。 Walaupun ramai orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, 虽然有许多的人不相信耶稣， tetapi kita harus dengan yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. 但是我们要相信耶稣就是世界上独一的救主。 Kita pelajarilah kebenaran ini 我们要学习这真理， supaya kita dapat melihat Allah yang kita sembah dengan lebih jelas. 直到我们能够看到我们所崇拜的神。 Di dalam 2 Petrus pasal 3, 在彼得后书的第3章， 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. 彼得后书3章 Ayat 17 dan 18. 第17节到第18节。 Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 17节，亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬疑惑，就从自己坚固的脚步上堕落。
ayat 18. 第18节。 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Yesus dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 18节，你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典上和知识上有长进，愿荣耀归于他，从今直到永远。阿门。 Kita sudah menerima firman kebenaran 我 Tuhan. 们已经领受了这真理， Sampai hari ini saya percaya kita sudah banyak belajar firman Tuhan. 直到今天，我相信各位都学习了许多真理。 Cuma persoalannya sama ada kita ada simpan firman itu dalam hati ataupun tidak. 但问题是我们是否有把这道放在我们的心里？ Penatua Petrus di sini berkata, 那么彼得保罗在这里， kamu 保 sudah 罗长老 mengetahui, 这里说， kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. 你们既然预先知道这事， Nah, sekarang kita harus berwaspada 你们就当防备， supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal 是 hukum. 恐怕被恶人的错谬疑惑。 Sebab iblis juga begitu aktif untuk menjalankan pekerjaannya menyesatkan manusia. 因为那撒旦也非常的热衷来施行疑惑，使到我们跌倒。 Jadi kita peganglah apa yang firman kebenaran yang kita terima. 所以我们要紧抓我们所领受的真理， Jangan sampai firman itu direbut oleh si jahat. 不要以至于这真理已经被那恶者所夺去了。 Sebaliknya apa yang harus kita lakukan? 但是我们需要做什么？ Ini yang harus kita usahakan. 这是我们所需要努力的。 Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上长进。 Mengapa begitu banyak seiman kita yang meninggalkan Tuhan? 为什么在我们当中有许多的信徒已经离弃违背了神？ Belia-belia kita pun banyak yang meninggalkan Tuhan. 我们的青年许多也已经违背了神， Beralih kepada kepercayaan yang lain. 回去到了那其他的宗教信仰。 Mengapa berlaku sedemikian? 为什么会发生这类事情？ Ini karena tidak ada pengenalan yang jelas terhadap Tuhan yang kita sembah. 这是因为他们对我们所崇拜的神没有一个准确的认知， Jadi orang lain pusing sedikit firman Tuhan, mereka terus percaya. 所以只要其他人调一些真理，他们就相信了。 Masalahnya di sana kita tidak cukup untuk mempelajari dan mengkaji firman Tuhan. 问题是我们还不足够来去查考神的道理， Firman Tuhan itu tidak dapat berakar di dalam hati kita. 神的道理不能在我们的心里发根， Jadi iblis akhirnya merampas firman Tuhan itu. 所以魔鬼就会夺去我们的信仰。 Jadi ini adalah satu kerugian untuk diri sendiri. 这对于我们是一个亏损， Bukan orang lain yang rugi, 不是别人亏损， diri sendiri yang rugi. 反而是我们自己。 Kenapa? 为什么？ Karena suatu hari nanti kita punya keselamatan juga yang akan terjejas. 因为当有一天我们的救恩也会被受影响， Jadi kita harus mendengar seruan daripada Alkitab. 所以我们必须要听圣经里面所说的。 Alkitab berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 圣经里记载着说，要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上长进。 Jadi kita berharap di akhir zaman ini kepercayaan kita semakin lama semakin teguh. 所以我们希望在这末世的时代，我们的信仰能够更加的长进， Bukan semakin lama semakin jatuh. 不是越来越堕落。 Berbalik kepada hakikat Allah kita, 回到我们神的神像， bahwa dia adalah Allah yang sedia ada. 抱歉，神性，神是拥有的， Allah kita itu tidak dicipta, tetapi dia memang sedia ada. 我们的神是不被造的，反而是自由的。 Ini adalah sesuatu yang cukup istimewa untuk kita pelajari. 这是如此的特殊，是需要我们去学习的。 Semua benda ciptaan di dunia ini ada penciptanya. 那么地球上每一个东西都是有造物的，都是有造物主的。 Namun semuanya ini berasal dari Allah. 但是这一切都本于神。 Kita lihat Ibrani pasal 2. 我们看希伯来书的第2章， Ibrani pasal 2 ayat 10. 希伯来书第2章的第10节， Ayat 10. 第10节， Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. 第10节，原来那为万物所属为
为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，只救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合意的。 Menurut pengarang kitab Ibrani, 借着希伯来作者的解释， siapakah Allah kita itu? 我们的神是谁？ Allah kita ini adalah yang menciptakan segala sesuatu. 我们的神是那创造万物的， Dari segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini adalah diciptakan oleh Tuhan 所以 Allah. 这宇宙所有的都是神所造的， Tidak mungkin suatu benda itu akan wujud secara sendirinya. 不可能有一个东西是自己出现的， Seperti bangunan gereja kita 就如 ini. 同教会的这一个教会建筑物， Tidak mungkin dia akan berdiri sendiri kalau tidak ada orang yang membangunkannya. 如果没有人来去建造，它不可能会存在。 Jadi Allah kita adalah pencipta segala sesuatu. 所以我们的神是创造万物的神， Dia yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, 他带许多人进入荣耀， yang memimpin orang kepada keselamatan. 领导人进入救恩， Itu dia lakukan melalui Tuhan Yesus. 这些都是透过主耶稣。 Kita lihat lagi Ibrani pasal 3. 我们再看希伯来书的第3章， Ibrani pasal 3 ayat 4. 希伯来书3章的第4节， Ayat 4. 第4节， Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. 第4节，因为万物都必有人建造，但建造万物的就是神。 Ini dinyatakan dengan lebih jelas lagi. 这里这里更清楚的向我们解释到， Jadi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. 那建造万物的就是神。 Jadi Allah itu pencipta segala sesuatu di dalam alam semesta ini. 那神是宇宙万物的造物主。 Jadi ketika Musa bertanya kepada Tuhan siapakah Allah itu, 所以当摩西问神你是谁， kita lihat apa jawaban Tuhan Allah. 我们看神怎么回答。 Keluaran pasal 3 ayat 14. 出埃及记3章的第14节， Keluaran pasal 3 ayat 14. 出埃及记3章14节， Ayat 14. 14节， Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. 14节，神对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。” Jawaban Tuhan Allah kepada Musa sangat istimewa. 那么耶稣对摩西的回答也是如此的特别。 Dia kata, aku adalah aku. 他说：“我是自由的， Akulah aku. 我是自由的。” Kalau dalam terjemahan yang lain, 那么如果在其他的翻译译本， maksudnya Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel ini adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan orang Israel ini adalah Tuhan Allah yang sedia ada. 在其他的译本，这我就是我的这句话是翻译成神是自由拥有的， Dia tidak dicipta. 他不被造， Dia tidak ada permulaannya, 他没有开始， tidak ada pengakhirannya. 也没有结束。 Kita lihat lagi dalam Ibrani pasal yang ke-7. 我们再看希伯来书的第7章， Ibrani pasal 7 ayat 2 hingga 3. 希伯来书的第7章第2节到第3节， Ayat 2 dan 3. 第2节到第3节。 Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. 第2节，亚伯拉罕也将自己所得的取1/10给他，他头一个名翻出来的就是仁义王，他又命撒冷王，就是平安王的意思。 Ayat 3. 第3节， Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. 第3节，他无父无母无祖谱无生之始无命之终，乃是与神的儿子相似。 Di dalam kitab Kejadian kita ada membaca tentang peristiwa yang berlaku ya, yang melibatkan Melkisedek ini. 在创世纪，我们也读到一个事迹， Di mana dalam ayat itu memang tidak menceritakan dengan jelas siapakah Melkisedek itu. 那么那里就没有记载了没有细字
这个撒冷是谁。 Tetapi di dalam kitab Ibrani ada menceritakan dengan lebih jelas tentang Melkisedek, imam besar Allah ini. 但是在希伯来书就有记载的非常清楚，这撒冷王是谁。 Di sini mengatakan ya, arti namanya itu adalah pertama-tama raja kebenaran. 他名字的意思，第一个就是仁义王， Dia merupakan Raja Salem, 就是撒冷王， yaitu Raja Damai Sejahtera. 就是平安之主，平安王。 Dalam ayat yang ketiga di sini menceritakan lebih terperinci tentang Melkisedek. 那么第3节就有更加的清楚说到麦基西的这个王的解释。 Nah, ternyata Melkisedek ini sebenarnya bukan manusia biasa. 那么麦基西德不是一个平常人类， Dia tidak berbapa, 他无父 tidak beribu, 无母 tidak bersilsilah, 无族谱 harinya tidak berawal, 无生之始 hidupnya tidak berkesudahan. 无命之终。 Jadi sebenarnya ia merujuk kepada Tuhan Allah 所以 sendiri. 所以其实就是指着神自己说的。 Nah, di sini juga kita dapat melihat identiti Tuhan Allah itu. 在这里我们也能够看到神的特征。 Dikatakan harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. 那么他生无日，死无时。 Jadi Allah itu adalah Allah yang sedia ada. 所以那神是自由的， Dia bukan yang diciptakan. 他不是被造的。 Itu secara ringkas tentang hakikat Allah yang sedia ada. 如此简单的来去解释到那自由的神。 Yang kedua, 第二， kita belajar secara ringkas berkenaan dengan Allah yang kekal ada. 我们来简单的学习那拥有的神。 Kekal maksudnya tidak akan berakhir, 拥有的就是代表着永恒的， tiada penghujungnya. 没有结束，没有末了， Bukan seperti manusia ini. 不好像人类， Kita ada tarik kelahiran. 我们有出生日期， Kita pun akan bakal menemui kematian kita. 我们也会有死亡之日。 Jadi, manusia di dunia ini ada hari kematiannya. 世界上的人类是有死亡之日的， Tetapi Allah ini dia tidak berpenghujung. 但是神却没有末了。 Alkitab mengatakan Allah kita itu adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 那么圣经有说，我们所敬拜的神是是超越死亡的。 Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6. 我们看提摩太前书的第1章， 1 Timotius pasal 6 ayat 16. 提摩太前书6章的第11节、 Ayat 16. 16节。 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 提摩太前书6章16节，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也不是能看见的，要将它显明出来。但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。 Rasul Paulus memberi penerangan tentang Tuhan Allah kita. 那么保罗就解释了神， Katanya dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 就说到他是独一不死的， Jadi Tuhan Allah kita ini adalah Tuhan Allah yang kekal. 所以我们的神是永有的神， Dia selama-lamanya berada dalam kerajaan sorga. 他将永永远远都存在在神的国里， Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 存在光里。 Jadi, karena Allah itu adalah roh, 因为神是灵， maka tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 所以没有一人能见神。 Jadi apabila kita sudah masuk ke dalam kerajaan sorga nanti, 所以当有一天我们进入了神的国， barulah kita akan dapat melihat Tuhan secara muka dengan muka. 我们才能够面对面的看见神。 Jadi waktu itu kita sudah masuk dalam kemuliaan Tuhan. 那么那时我们也进入了神的荣耀， Jadi dia adalah kekal selama-lamanya. 它是永远存在的、永恒 Kita 的。 lihat lagi dalam Yesaya pasal 57. 我们再看以赛亚书的第57章， Yesaya pasal 57以赛亚书57章 ayat 15. 第15节、 Ayat 15. 15节。 Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang
rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. 15节，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔的人心苏醒。 Kita dapat melihat di sini tentang kekekalan Tuhan Allah. 这里我们能够看到那永恒的神， Dikatakan dia bersemayam untuk selamanya. 他是永远长存的。 Jadi tidak sama seperti raja-raja di dunia ini. 那么就与这世界上的王有所不同。 Setiap raja di dunia ini tidak mungkin akan bersemayam selama-lamanya di taktanya. 这世界上的王不可能永远存在， Tetapi Tuhan Allah kita, dia bersemayam selama-lamanya. 但是我们的神却是永远存在的， Tidak ada pengakhiran dalam pemerintahannya. 在他的统领之下没有结束。 Dan raja yang kekal ini, 那么这永恒的王， dialah yang dapat memberi pengharapan kepada manusia. 只有他能给人类盼望。 Di sini berkata, 这里说到， dia bersama-sama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati, 他与心灵痛悔谦卑的人同居， menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, 使谦卑人的心， untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. 要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。 Jadi kalau kita mau mencapai pengharapan kita, kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus. 所以，如果我们要到达我们的盼望，我们就必须要永远在神里， Oleh karena Allah kita itu adalah yang kekal, 因为我们的神是永有的， maka dia mampu memberikan penghiburan yang kekal dan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. 他将会给予每一个相信他的永恒的生命。 Kita lihat satu ayat. 我们看一个圣经章节， 2 Tesalonika pasal 2. 帖撒罗尼迦后书， 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dan 16. 帖撒罗尼迦后书2章15节到第16节， Ayat 15 dan 16. 15节、16节。 Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 15节，所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。 Ayat 16. 16节， Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 16节，但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父神。 Oleh karena kita ini sudah berada di dalam Tuhan yang benar. 因为我们已经在这真的神里， Tuhan pun tidak henti-henti untuk membimbing, mengajar kita. 神也不止的带领我们、教导我们。 Bagaimana Tuhan mengajar kita? 神如何来去教导我们？ Melalui pekerja-pekerjanya di dalam gereja. 接着在教会的同工们， Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada kita. 当传道向我们述说神的道， Bukan setakat sebagai satu tata cara ibadah dalam gereja saja. 不只是一个崇拜的程序而已， Tetapi firman yang disampaikan itu haruslah kita terima dan kita lakukan. 但是所传达的真理是我们必须要遵守的、行出来的。 Jadi Paulus mengajar kita, 保罗如此的教训我们， berdirilah teguh. 我们要站立得稳， Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kita terima dari orang-orang kudus Tuhan. 持守每一个主的圣者向我们所传的道。 Sama ada firman itu disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, kita terimalah firman itu dengan penuh kerelaan. 不拘是口传的，是信上写的，都要坚守。 Jadi Tuhan akan menganugerahkan kepada kita penghiburan abadi. 所以神会赐给我们一个自己所拥有的恩典。 Kadang-kadang ketika kita berasa sedih, 有时我们感到伤心， kita menerima penghiburan daripada orang-orang yang dekat dengan kita. 我们领受我们邻近人对我们的安慰， Tetapi penghiburan dari manusia ini bersifat sementara sahaja. 但是从人而来的勉励只是暂时的。 Setelah kita dihibur, 当我们被勉励过后， mungkin kita akan bangkit mempunyai semangat. 我们的精神将会兴起。 Tapi apabila kita menemui
masalah yang lain lagi. 但是当我们面对其他的问题， Mungkin pada waktu itu kita akan kembali bersedih. 可能当时我们也会回到伤心。 Selagi kita masih hidup dalam darah dan daging, 只要我们还活在肉体上， kita akan menemui banyak masalah di dalam dunia. 在世界上我们将会面临许多的问题。 Jadi itulah sebabnya Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. 这就是为什么神会勉励我们。 Percaya kepada Tuhan akan memberikan kepada kita pengharapan abadi. 相信神，神就会赐给我们我们自己所有的恩典。 Jadi melalui pengharapan ini kita akan terhibur. 借着这恩典，我们将会得到帮助。 Penghiburan itu, penghiburan abadi inilah satu pengharapan kita. 这勉励也是我们的盼望， Karena di dalamnya ada hidup yang 因为 kekal. 在里面有永生。 Kita lihat lagi 1 Timotius pasal 6. 我们再看提摩太前书的第6章， 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 提摩太前书6章的第12节， Ayat 12. 12节。 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 12节，你们要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。 Jadi kita harus sadar. 所以我们必须要警醒， Hidup kita ini adalah sebuah perjuangan. 我们的生活其实就是一场战争， Kita harus bertanding untuk mendapatkan kemenangan. 我们必须要去对立的战胜，得到胜利。 Namun sewaktu kita bertanding, 所以在我们对抗的时候， di sini berkata 这里说 bertanding dalam pertandingan iman yang benar. 你要为真道打那美好的仗， Untuk apa? 为了什么？ Merebut hidup yang kekal. 为了持定永生。 Inilah perjuangan kita. 这就是我们的那战争。 Syukur kepada Tuhan, inilah sedikit renungan kita pada petang ini. 感谢神，短短的道理作为大家的勉励。 Kiranya Tuhan memberkati kita 愿 semua. 神祝福大家。 Mari kita sekali lagi puji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 363. 我们再一次的站立唱诗赞美神363首。 Teguh pada janji Kristus Rajaku, pujian baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji yang takkan gagal, kala badai takut bimbang menerjang. Dengan kuasa hanya akan menang, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji Kristus Tuhanku, tali kasih-Nya kekal mengikatku. Dengan pedang roh kalahkan cobaan, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji, bukan goyah.
Tiap saat ku dengar panggilan Roh-Nya, bersandar pada juru selamatku, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, ku berpegang pada janji Allah. Silakan duduk. 请坐。 Seterusnya kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita. 接下来我们将会跪下祷告，作为我们聚会的结束。 Jangan lupa kita terus bantu doa bagi iman kita masing-masing, 我们不要忘记继续为我们的信仰祷告， keluarga kita masing-masing, 为我们自己各自的家庭祷告， semua pekerjaan suci dalam gereja kita. 为教会的每一个圣工祷告。 Demikian juga saudara-saudara kita yang kurang sehat dari segi iman dan tubuh jasmani. 甚至是身体欠安、信心软弱的同龄们祷告。 Kita terus bantu doa bagi belia-belia kita yang belum menikah supaya mereka menikah di dalam 我 Tuhan. 们要继续为那为主内未婚青年祷告，使到他们能够在主里结婚。 Dan kita doakan juga barisan hadapan gereja kita, 我们也要为教会的前线人员祷告， barisan hadapan negara kita. 国家的前线人员祷告。 Sama-sama kita berdoa. 我们一起跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarkan Tuhan bimbing hatiku, tidak takut kemanapun tak bersungguh, turut jejak Tuhanku. Biarkan hatiku tidak takut kemanapun tak bersungguh,
Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita pada petang ini selesai di sini. 非常的感谢神，这一次的安息日聚会就到这里结束。 Semoga Tuhan Yesus terus memimpin, memberkati kita semua. 愿神继续的祝福大家，带领大家。